Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa yang berlaku ini bukannya fiksyen. Sememangnya kejadian sebenar yang saya alami sewaktu perkhidmatan Poli Brigade yang wajib bagi penuntut politeknik di semester pertama. Kecuali yang telah menunaikan PLKN sesudah tamat persekolahan menengah. Sedikit cerita latar. Saya memasuki politeknik pada tahun 2010 di salah satu institusi di bahagian selatan tanah air. Oleh kerana nama saya tidak dipanggil untuk sesi PLKN, maka saya diwajibkan untuk menyertai Poli Brigade sebagai pelengkap silibus kurikulum di politeknik. Antara aktiviti yang termasuk di dalam silibus ini adalah perkhidmatan Poli Brigade di satu lokasi yang agak terkenal. Biarlah saya rahsiakan lokasinya. Berbalik kepada cerita saya, buat hari pertama tiada apa-apa yang berlaku. Berkenaan peristiwa yang terjadi tersebut, ia terjadi pada malam kedua. Kami dikejutkan seawal 2 pagi untuk satu perhimpunan yang tidak diketahui tujuannya. Fasilitator yang terlibat meminta peserta-peserta untuk membawa sekali tuala kecil sebelum bergerak ke tapak perkhidmatan. Usai roll call untuk memastikan peserta semua hadir, fasilitator meminta semua peserta untuk beratur dan memakai tuala kecil yang dibawa tadi untuk menutup mata. Kami diminta memegang bahu kawan-kawan di hadapan dan kemudian bergerak mengikut panduan tangan kami di bahu rakan di hadapan. Sementara fasilitator yang terlibat memandu arah untuk rakan yang di hadapan sekali. Kami diminta berjalan di waktu 3 pagi ke lokasi yang kami tidak tahu menahu akan arahnya. Sesudah berjalan yang entah berapa lama, kami diarahkan duduk bersila dan saya dapat merasakan kami sedang berada di atas jalan Adrajat. Batu bau kecil atau istilah layman pressure run. Sesudah duduk, kami diberitahu melalui suara jeritan ketua fasilitator yang memecah keheningan malam bahawa apa yang kami akan lalui adalah satu aktiviti yang dipanggil burung hantu, juga dikenali dengan nama Kimodameshi di negara matahari terbit. Saya, sememangnya seorang penakut kronik, mula mencari peserta-peserta lain di keliling saya untuk berbual, sekadar menghilangkan rasa takut di dada. Oleh kerana perbuatan itu, 2 kali saya dipindahkan tempat. Dan menurut fasi yang mengalihkan saya akan bermula di awal sekali akibat tidak mendengar arahan. Penutup mata kami masih belum dibuka pada waktu ini. Kami juga diajar mengenai kod atau kata kunci agar dapat kami mengenal pasti sama ada sekiranya ada terjumpa kelibat rakan di dalam hutan, boleh digunakan untuk mengenali antara satu sama lain. Saya akan gunakan pula kapas, di mana sekiranya terjumpa, haruslah menjerit pulau untuk permulaan kod dan sekiranya yang dijumpai berkenaan adalah komrad, haruslah dibalasnya dengan menjerit kapas. Masuk ke permulaan burung hantu. Alangkah terkejutnya saya bila saya diarahkan berdiri dan membuka penutup mata saya dan saya berdiri kesorangan di hadapan manakala peserta yang lain semua masih di belakang. Setelah diberikan kata-kata perangsang oleh fasi, kau reti istighfar tak? Reti azan tak? Tahu ayat kursi tak? Kod kalau terjumpa nanti, pandai-pandailah, pesan fasi tersebut. Saya diarahkan berjalan mengikuti laluan pressure run berkenaan sehinggalah sampai ke tapak perkhidmatan yang jaraknya lebih kurang 20 minit menurut fasi. Maka bermulalah perjalanan saya di dalam gelap malam, hanya ditemani cahaya sama bulan dan bunyian cengkerik dan katak. Sepanjang perjalanan, saya dapat mengenal pasti terdapat beberapa fasi di checkpoint tertentu melakonkan watak seram seperti Pontianak, pocong dan tidak kurang bunyi hilaian yang sememangnya dari rakaman handphone. Namun begitu, oleh kerana ketakutan kronik saya ini, saya jadi orang bodoh akibat ketakutan dan saya melaungkan takbir dan istighfar sepanjang perjalanan sambil menggeletar. Setelah melepasi gangguan ketiga, iaitu fasi memakai topeng dan merangkak, saya sampai di satu selekoh yang berbukit dan dalam kesamaran malam, saya perhatikan terdapat sesusuk tubuh kurus sedang menuruni bukit sambil meluncur, sebagaimana pergerakan manusia di atas papan luncur, dan semakin hampir saya dengan selekoh berkenaan. Saya perlahankan bacaan takbir saya dan berdiri tegak, bertujuan untuk memberi laluan kepada fasi berkenaan yang pada fikiran saya ketika itu sedang meluncur untuk menghala ke checkpoint beliau. Saya dengan tenang terus memberikan kod atau kata kunci seperti yang saya mention di awal tadi. Pulau. Tergamam saya sebentar apabila susuk tubuh yang saya sangkakan fasi berkenaan tadi
terus berhenti dan tegakkan diri di pertengahan bukit. Walaupun pada awalnya saya nampak dia meluncur sebentar tadi, itu bukanlah pergerakan seseorang yang meluncur dengan papan luncur, kerana sepatutnya ada braking motion yang terlibat. Sisa inertia dalam pergerakan, walau perlahan mana pun papan luncur itu meluncur, pasti akan terlajak ke hadapan sedikit. Terus saya perhatikan kakinya. Kosong, tiada papan luncur. Sesusuk tubuh yang hanya boleh diperhatikan dengan bantuan cahaya bulan yang sama, yang sedang tegak terpaku memerhatikan saya. Setelah saya berdiri agak lama memerhatikan lembaga berkenaan, saya kumpul sisa keberanian yang ada, menggerakkan kaki saya yang menggeletar teruk, menahan diri sendiri dari terkencing ketakutan, perlahan-lahan mendaki bukit berkenaan. Saya berjalan perlahan mendaki bukit berkenaan dalam keadaan diam. Hilang segala ayatul kursi, azan dan takbir yang saya zikirkan sepanjang perjalanan tadi. Dan pada masa yang sama, saya tundukkan pandangan hanya pada kasut saya yang basah oleh embun malam. Dalam fikiran saya ketika itu, hanyalah jalan, pandang bawah dan tinggalkan lembaga berkenaan. Yang saya cuma nampak dari hujung mata saya yang lembaga itu masih memerhatikan saya. Sedang saya berjalan, naluri manusia saya terus mainkan peranan. Patutkah saya melihat bagaimana rupa lembaga berkenaan? Waktu perasaan itu terdetik di minda, kepala saya terus memandang ke tepi dan memandang wajah lembaga berkenaan yang masih memandang saya. Dan saat saya memandangnya, saya kaget, tapi saya teruskan berjalan. Wajahnya tiada dan botak, hanya outline mukanya sahaja yang kelihatan. Seperti seseorang yang memakai spandex di seluruh badan. Persis pelakon motion capture yang memakai suit hijau untuk menghasilkan animasi yang akan ditambah kemudian. Itulah keseluruhan rupanya. Tidak berpakaian dan sangat kurus. Setinggi saya yang 177 cm. Dan muka kami memandang satu sama lain yang bagi saya teramatlah lama. Sejurus melepasi lembaga berkenaan, saya sudah mula hilang getar di lutut. Dan dengan anggapan yang dia akan mula mengejar saya tekadkan semangat dan terus melangkah laju untuk sampai ke penghujung destinasi. Sempat melepasi 2 checkpoint fasi yang menanti mangsa, tetapi saya tak endahkan dan teruskan larian ke penghujung. Sejurus menanda nama di roll call fasi yang menunggu di akhir, tiada satu pun fasi yang botak di kalangan mereka, malahan dalam kalangan pelajar yang terlibat juga tiada. Sempat saya double check dengan fasi. Adakah terdapat kehadiran fasi yang lain yang berkepala botak? Fasi menggiling dengan bersahaja, sambil katakan, tiada. Saya bersyukur kerana dapat melepasi dugaan berkenaan, dan pada pengakhiran hari perkhidmatan tersebut, peserta pertama disebut-sebut dan dibahan oleh fasi. Mungkin bagi mereka kelakar dan mencuit hati, namun apa yang saya lihat pada malam itu, buat saya nekat untuk tidak mencabar lagi kewujudan makhluk lain di alamnya ini. Sekian cerita saya kali ini.